Terima kasih kerana memilih kami pada waktu ini. 30 minit di series utama, anda bersama saya Atira Aminuddin. Nahas perancah besi pembinaan runtuh. Pemandu trailer positif dadah. Juga, 22 wanita sedang melepas nafsu dicekuk. Insiden runtuhan perancah besi pembinaan lebuh raya bertingkat Sungai Besi Ulu Klang Suk berhampiran desa Tun Razak semalam diklasifikasikan sebagai kemalangan jalan raya dan bukan akibat kemalangan di tapak pembinaan. Menurut Pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Kuala Lumpur, Husdin Cik Ahmad, insiden berpunca daripada trailer yang melanggar perancah besi pembinaan suk di Lebuh Raya Lingkaran Tengah 2 MRR2. Muatan tinggi di bawah trailer berkenaan melanggar struktur sementara pembinaan yang membentuk jejambat dan runtuh menghempap van pekerja kilang yang kebetulan lalu di situ. 2 wanita pekerja kilang meninggal dunia, 2 lagi rakan mereka bersama seorang lelaki yang juga pemandu van terselamat namun mengalami kecederaan. Dalam pada itu, pemandu trailer yang melanggar perancah besi pembinaan terbabit didapati positif dadah. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kuala Lumpur, Assistant Commissioner Zulkifli Yahya berkata, suspek berusia 40 tahun didapati positif metafetamin selepas ujian saringan air kencing dilakukan. Pemandu trailer itu ditahan dan akan direman mengikut Seksyen 15-1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Insiden turut menyebabkan pemandu van kilang Muhammad Fairuz Muhammad Yusof 47 patah tulang bahu kiri, bengkak pada paru-paru dan mengalami pendarahan dalaman. 2 lagi penumpang van yang cedera, Zaitun Zainal 54 cedera kaki kiri, sementara Zakiah Yaakob 51 pula cedera betis kiri. Mangsa yang meninggal dunia ialah Nurina Edwin Abdullah 47 dan Nurhayati Abdullah 42. Ketika kejadian, van dalam perjalanan ke tempat kerja di USJ 1. Terdahulu mangsa yang meninggal dunia dalam kejadian ngeri ini, Nurina Edwin Abdullah 47, telah kematian suami pada tahun lalu. Abang ipar mangsa Muhammad Rafidin Muhammad Jufri 33 berkata, Nurina yang bekerja lebih 10 tahun di Kilang Sensata Technologies di USJ 1 Subang Jaya telah kematian suami seorang anggota tentera tahun lalu. Arwah Nurina yang tidak mempunyai anak menyatakan ingin membeli kereta ketika mereka bertemu Selasa lalu. Allahyarham Nurina adalah anak kedua dari 7 beradik berasal dari Lundu, Kuching, Sarawak. Sementara itu, kakak seorang lagi mangsa maut, Allahyarham Nurhayati berkata, Nurhayati sering mengambil berat hal keluarga. Dia on the way nak pergi kerja lah. Kali terakhir jumpa masa kita orang balik hari Ahad tu, kita jumpa dia dekat kampung. Ahad baru ni? Ahad baru ni. Terasa sangat macam kilangan tu macam tak percayalah berita ni kan. Kita macam tengok dia pun tadi tengok dia dalam keadaan dia tidur je kan. Nampak macam dia tidur, alhamdulillah. Oh dah tengok dah? Dah tengok lah. Dia dalam keadaan tidur. Okey, nampak dia, insyaAllah mudah-mudahan kita doakan dia lah. Kan? Doakan dia mudah-mudahan Allah. Memudahkan susah. Keluarga Nurhayati masih menunggu keputusan COVID-19 dan sekiranya negatif, jenazah akan dibawa ke Sungai Besar Sabak Bernam untuk dikebumikan. Taktik menjadikan sebuah hotel 5 tingkat sebagai sarang pelacuran akhirnya terbongkar apabila premis di Jalan Tambih Pilai itu diserbu Jabatan Penguatkuasaan JPK Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL. 22 wanita warga asing dari Thailand, Indonesia dan Vietnam ditahan. Pengarah JPK di BKL Osman Ismail berkata,
Serbuan sekitar 3.15 petang itu membawa kepada penemuan setiap pelacur dikawal seorang lelaki warga tempatan yang bertindak sebagai kapten. Kapten ini bagi memudahkan pengurusan pelanggan dan mengenakan caj antara RM100 dan RM300 yang tertakluk kepada 100 pelanggan sehari. Sejumlah kondom, ubat kuat dan peralatan seks yang digunakan sindiket turut disita. Sabah memulakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan peringkat negeri hari ini yang menyaksikan Ketua Menterinya, Datuk Haji Jin Noor, menjadi penerima pertama suntikan. Ketua Menteri Datuk Haji Jin Noor menerima suntikan dos pertama vaksin COVID-19 jenis Pfizer-BioNTech sekitar jam 10.07 pagi sebelum dipantau selama 15 minit. 60 penerima vaksin lain turut diberikan suntikan sebagai simbolik pelancaran program berkenaan. Ia termasuk Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Muhyiddin Manjun, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Shah Hilmi Yahya, Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Hazani Ghazali dan Pengarah Jabatan Kesihatan Sabah, Dr. Christina Rundi. Sementara itu, bermula Jumaat ini, Sabah akan membenarkan pergerakan merentas daerah mengikut 6 zon yang telah ditetapkan. Keputusan dibuat selepas menerima permintaan daripada banyak pihak, terutama sektor pelancongan yang kini dibenarkan beroperasi. Jurucakap COVID-19 Negeri, Datuk Muhyiddin Manjun berkata, keputusan dipertimbangkan melalui pelbagai aspek termasuklah penduduk yang bekerja luar daerah agar mereka boleh merentas daerah tanpa sekatan jalan raya. Zon 1 membabitkan Kota Kinabalu, Kota Belud, Ranau, Tuaran, Penampang, Putatan dan Papar. Manakala Zon 2, Beaufort, Kuala Penyu dan Sipitang. Zon 3 merangkumi kawasan Kudat, Kota Marudu dan Pitas. Zon 4 pula, Sandakan, Beluran, Kinabatangan dan Tongot. Zon 5, Tawau, Sempurna, Lahad Datu, Kunak dan Kalabakan. Sementara Zon 6 adalah Keningau, Tambunan dan Tenom. Nabawan tidak tersenarai dalam mana-mana zon kerana daerah itu masih di bawah Perintah Kawalan Pergerakan. Secara keseluruhan, 80,336 individu seluruh negara sudah menerima vaksin dalam fasa pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan setakat semalam. Menteri Penyelaras program itu, Khairi Jamaluddin, memaklumkan perkara tersebut menerusi laman Twitter rasminya. Berdasarkan maklumat Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV, Sarawak mencatat jumlah penerima suntikan yang tertinggi membabitkan 13,691 orang. Ia diikuti Kuala Lumpur 8,505 orang, Perak 7,757 orang, Kelantan 7,725 orang dan Johor 6,454 orang. Program imunisasi ini dilaksanakan dalam 3 fasa yang bermula dengan golongan barisan hadapan, disusuli kumpulan berisiko tinggi dan rakyat berusia 18 tahun ke atas. Serius utama berehat seketika menyusul selepas ini. Proton lancar 4 model baharu. Cepat-cepat nak pergi mana tu bang? Aku kat sini lah. Aku tahulah kau comel, tapi kesihatan tu kena jaga. Kau tahu sekarang ni kan, kes dah banyak. Habis tu kenapa kau tinggalkan aku kat sini? Pandai pun.
Bertemu kembali. Selaras keputusan kerajaan menarik semula arahan Perintah Kawalan Pergerakan bermula esok, Jabatan Agama Islam Selangor JAIS membenarkan pelaksanaan majlis akad nikah secara bersemuka. Ia setelah hampir 11 bulan hanya pernikahan secara sidang video dibenarkan. Kebenaran bagi mengadakan majlis secara bersemuka itu susulan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di negeri ini berkuat kuasa esok. Pun begitu, pernikahan secara bersemuka ini hanya akan bermula pada 8 Mac depan. Ia bagaimanapun tertakluk kepada jumlah kehadiran yang ditetapkan. Hanya 15 orang dibenarkan di masjid dan surau, 20 orang untuk majlis di rumah dan premis berbayar, sementara 6 orang di Pejabat Agama Islam Daerah PAID dan JAIS. Susulan pengumuman Kerajaan Arab Saudi yang mewajibkan vaksin COVID-19 ke atas jemaah haji tahun ini semalam, Kerajaan Malaysia kini hanya menunggu kelulusan dari Arab Saudi untuk menghantar jemaah tahun ini. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, mereka sedang berunding dan menantikan keputusan rasmi daripada pihak Arab Saudi, termasuk sekiranya terdapat syarat-syarat yang perlu dipatuhi. Tambahannya, isu penghantaran jemaah haji itu akan dibawa ke mesyuarat Kabinet untuk dibincangkan lebih lanjut, kerana ia bergantung kepada situasi semasa COVID-19 ketika itu. Baik, kita terus ke berita ekonomi. Petronas mengumumkan penemuan gas dekat perairan Cetek daerah Baram kira-kira 90 km dari pantai Sarawak. Penemuan itu memberi harapan baru kepada Petronas untuk menyampaikan bekalan tenaga yang dipercayai stabil serta lebih bersih ke pasaran domestik dan global. Penemuan gas itu hasil penerokaan Telaga Dokong 1 di Blok SK417, kontrak perkongsian pengeluaran PSC. Menurut Naib Presiden Kanan Pengurusan Petroleum Malaysia Petronas, Muhammad Firuz Aznan, Telaga Penerokaan Dokong 1 adalah satu daripada beberapa aktiviti penerokaan di Malaysia yang mendatangkan hasil kebelakangan ini. Difahamkan penemuan Dokong 1 itu menghidupkan semula keseluruhan landscape penerokaan daerah Baram sekaligus mengukuhkan rangkaian bekalan gasnya sebagai sebahagian sistem gas Sarawak yang lebih besar. Tambahnya lagi, Petronas bersama pihak-pihak PSC kini sedang melaksanakan penilaian selanjutnya untuk menentukan kedudukan penuh penemuan terbabit. FGV Holdings Berhad merekodkan keuntungan RM353 juta sebelum zakat dan cukai PBZT pada akhir 31 Disember 2020 berbanding kerugian sebelum zakat dan cukai RM338 juta pada tahun kewangan 2019. Pendapatan dalam tahun kewangan dikaji meningkat sebanyak 6% kepada RM14.08 bilion berbanding RM13.26 bilion setahun sebelumnya. Syarikat Peladangan itu mencatatkan PBZT RM36 juta pada suku keempat berakhir 31 Disember 2020 berbanding hanya RM46 juta pada suku sama sebelumnya. Purata harga minyak sawit adalah RM3,059 satu tan, lebih tinggi berbanding RM2,159 satu tan pada suku sama 2019. Proton Holdings Berhad Proton memperkenalkan 4 model edisi khas. Ia merupakan model istimewa dan ia dilancar kali pertama bagi tahun 2021. 4 model terbabit adalah Proton Persona, Azora edisi hitam, Saga dan Iris R3 edisi terhad yang telah ditambah baik. Ia masih mengekalkan enjin yang sama dengan model standard dan dijual pada harga atas jalan tanpa insurans dan cukai jualan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Proton Edar, Roslan Abdullah, pelancaran kali ini menawarkan lebih banyak varian edisi khas kepada pelanggan. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso akan mengecualikan faedah caruman lewat bayar FCLB kepada majikan yang belum mendaftar. Ia diumum Ketua Eksekutifnya, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad, sempena sambutan Jubli Emas Badan Berkanun itu.
Bagi pengecualian daripada FCLB, majikan perlu membuat pendaftaran dengan pertubuhan itu bermula 1 Mac hingga 30 Jun 2021. Pengecualian ini terpakai kepada pendaftaran di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 Akta 4 serta Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017 Akta 800. Bagi majikan yang melepasi tempoh berkenaan, diskaun maksimum akan diberikan terhadap kompaun dikenakan. Insentif ini sebahagian penghargaan per keso di atas kerjasama dan sokongan majikan di seluruh negara selain meringankan beban keuangan majikan terutama dalam situasi pandemik COVID-19. Datuk Ahmad Ruzman Ahmad Razali dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif CEO TH Travel and Services Senjam Berhad, THTS yang baharu. Pelantikan itu dibuat bagi memantapkan kepimpinan organisasi itu berkuat kuasa 4 Januari lalu. Dalam satu kenyataan, Ahmad Ruzman mempunyai pengalaman lebih 30 tahun dalam kumpulan TH. Beliau pada awalnya memulakan kerjaya di THTS pada 1988 sebagai pengurus penerbangan sehingga menyandang jawatan sebagai pengurus besar kanan operasi. Pada 2004, beliau telah dipinjamkan ke TH dan seterusnya diserap sebagai kaki tangan tetap sehingga menyandang jawatan terakhir sebagai pengurus besar operasi domestik TH sehingga akhir 2020. Sementara itu, Ahmad Ruzman berkata, beliau amat bersyukur dengan amanah yang diberikan dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan TH kepadanya untuk menerajui THTS yang telah terbukti cemerlang dalam memberikan perkhidmatan kepada jemaah haji dan umrah serta aktiviti pelancongan dalam dan luar negara. Ruzman turut berjanji akan memberikan sepenuh komitmen dalam mengembalikan industri pelancongan yang sedang berhadapan dengan ketidaktentuan pandemik COVID-19. Teruskan bersama kami dalam series utama Menarik dalam Sukan selepas ini. Pemain badminton ke-10 dunia, Leo Darren, kecundang. Dalam membudayakan normal baru, penggunaan perkhidmatan digital mampu melancarkan lagi urusan seharian kita. Ikuti contoh Adam mengadaptasi normal baru di tempat kerja. Sebelum memasuki bangunan, dia menggunakan aplikasi MySejahtera untuk membuat penilaian kesihatan kendiri bagi memastikan dirinya berisiko rendah dan mendaftar masuk ke lokasi. Kemudian, dia merekodkan kehadirannya di portal SpotMe. Di dalam lift, Adam dan pegawai-pegawai lain berdiri mengikut penjarakan sosial yang betul. Sebelum ke mesyuarat, Adam menyemak dokumen yang diperlukan menerusi sistem DDMS. Semua pegawai duduk dengan jarak 1 meter. Mesyuarat ini juga dilaksanakan secara telesidang menggunakan MyGov UC. Ekonomi pasca COVID-19 ternyata mencabar, namun telah membuka peluang pekerjaan baru, terutamanya dalam ekonomi digital. Ini mendorong Khairul untuk meningkatkan kualiti hidupnya. Dia mendapatkan maklumat tentang memulakan perniagaan di portal Malaysia Biz. Dalam mengadaptasi normal baru ini juga, anaknya sedang giat mengikuti pembelajaran secara dalam talian. Demi masa depan keluarganya, Khairul membuat keputusan untuk mendaftarkan perniagaan barunya. Tahukah anda tentang pendigitalan KKM? Pesakit kes ringan seperti Laila kini boleh menempas slot temujanji secara dalam talian di portal MyHealth. Di klinik, jururawat menjana surat pengesahan dan pengakuan pegawai Laila menerusi EGL. Sementara itu, Dr. Muizzuddin sedang memberikan penilaian kesihatan susulan secara maya. Apabila tiba giliran Laila, dia menerima rawatan yang sewajarnya. Dr. Muizzuddin kemudian merekodkan maklumat kesihatan pesakit ke dalam sistem HIS. Kita harus bergerak seiring dengan perubahan masa. Pendigitalan ialah normal baru. Kita guna, kita sokong, kita mampu. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton cuaca utama 4 Mac 2021. Kembali bersama saya Wan Hafiz dengan laporan cuaca hari ini untuk anda yang ingin merancang aktiviti pada hari ini ataupun esok hari. Baiklah, menerusi paparan carta angin yang dipaparkan pada ketika ini, rantau negara kita menerima pengaruh angin daripada arah timuran dengan halaju sekitar 10 hingga ke 20 km sejam. Justru itu, tiada amaran angin kencang dan laut bergelora yang berkuat kuasa pada ketika ini.
Walaupun tiada amaran laut yang dikeluarkan, orang ramai masih lagi dinasihatkan supaya tidak turun ke laut lagi pada masa ini sehingga Met Malaysia mengeluarkan kenyataan bahawa musim monsun timur laut atau dikenali sebagai musim terkujuh telah tamat. Pada ketika ini juga, hujan di satu tempat kini sedang berlaku di hampir ke semua negeri di semenanjung Malaysia, terutamanya di bahagian pedalaman dan juga barat di semenanjung. Hujan yang berlaku di satu tempat di kebanyakan negeri dijangka akan beransur reda menjelang ke lewat petang nanti dengan pergerakan awan menuju ke arah barat memasuki ke Selat Melaka Utara. Begitu juga di pedalaman Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan juga Johor, ribuan petir di satu tempat yang sedang berlaku ini juga insya-Allah kita jangkakan akan beransur reda menjelang ke lewat petang nanti. Begitu juga keadaan yang berlaku di negeri Sabah dan Sarawak. Hujan dan ribuan petir yang berlaku di kesemua bahagian melibatkan kedua-dua negeri ini kita jangkakan akan beransur reda menjelang ke awal malam nanti. Orang ramai dinasihatkan supaya berada di bawah struktur bangunan yang rapuh. Maafkan saya, supaya tidak berada di bawah struktur bangunan yang rapuh mahupun di bawah pokok kerana keadaan hujan sebegini boleh mendatangkan bahaya kepada keselamatan anda. Dan seterusnya, kita beralih ke paparan moden numorika hujan untuk cuaca pagi dan petang pada 5 Mac 2021. Dan menerusi model tersebut, keadaan adalah sedikit berbeza pada hari ini dan diramalkan keadaan cuaca bagi semenanjung Malaysia adalah tiada hujan pada sebelah pagi sehingga ke petang, terutamanya di negeri pantai timur dan utara semenanjung Malaysia. Namun, keadaan cuaca lembap masih lagi boleh berlaku di negeri Sabah dan juga Sarawak. Ribuan petir di beberapa tempat dijangka berpotensi untuk berlaku di kesemua bahagian melibatkan kedua-dua negeri. Di negeri Sabah dan juga Sarawak dijangka reda menjelang ke awal malam esok. Baiklah, sebelum kita berpisah, ikuti ramalan cuaca 3 hari bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, kita kembali dengan berita sukan. Kejohanan terbuka Switzerland 2021, pemain skuad negara Li Zijia terus mara selepas mengalahkan lawan dari Rusia Sergei Siran, manakala pemain perseorangan negara Liu Darren terpaksa pulang awal. Pemain berusia 22 tahun dari Kedah itu merupakan pemain pilihan kedua berjaya menyingkirkan wakil Rusia 21-12, 21-14 dalam masa 37 minit dan akan berdepan Viktor Svetsson pada pusingan kedua.
Bagaimanapun, pemain perseorangan profesional Leo Darren yang menewaskan pemain nombor 3 dunia Anders Antonsen dari Denmark pada terbuka Thailand baru-baru ini tewas kepada pemain pilihan ke-6 Kantapon Wangcharoen dari Thailand 21-12, 21-16. Sekaligus menyaksikan Darren yang juga pemain ke-11 dunia terpaksa dihantar pulang. Sempena pembukaan aksi Liga Malaysia Jumaat ini, Kelab Penyokong Kedah melalui gabungan Uhwal Lang Merah GULM berharap bekalan semangat buat skuad Kedah Darul Aman FC mampu mencapai misi kemenangan pada perlawanan sumbangsih bagi merebut Piala Sultan Ahmad Shah. Menurut jurucakap peminat Kedah FC Muhammad Safarizal Muhammad Sobri, beliau yang juga mewakili 25 kelab penyokong Kedah mengharapkan Kedah mencapai kemenangan pertama musim ini. Ia bagi membolehkan skuad Helang Merah itu dapat memulakan langkah positif bagi musim 2021. Walaupun kehadiran penyokong belum dibenarkan masuk untuk memberi sokongan di dalam stadium, pihaknya yakin dengan semangat yang dibekalkan penyokong, pemain mampu menyerap semangat berkenaan seolah-olah penyokong sentiasa bersama mereka sepanjang perlawanan. Perlawanan bagi merebut Piala Sultan Ahmad Shah ini bakal menemukan juara Liga Super 2020 iaitu Johor Darul Takzim JDT dan Kedah FC yang menduduki tempat kedua Liga Super. Ia menyaksikan pertembungan kali keempat buat kedua-dua pasukan dalam 5 edisi sejak musim 2017. Dalam pada itu, di kem skuad Harimau Selatan, Johor Darul Takzim JDT dianggap memiliki 75% peluang untuk mempertahankan piala tersebut buat kali keempat berturut-turut. Bekas pemain kebangsaan Azlan Johar memberikan 75% berdasarkan beberapa faktor, antaranya dari segi kualiti barisan pemain JDT, persiapan pasukan dan kelebihan mereka yang beraksi di laman sendiri. Bagaimanapun, Azlan tidak menolak kemungkinan Kedah boleh mencipta kejutan di kandang Harimau Selatan itu sekiranya mereka bijak mengatur strategi dan mengambil peluang untuk mencipta jaringan. Tambahan pula, ini kali keempat JDT dan Kedah akan berentak pada aksi sumbangsih dalam tempoh 5 tahun berturut-turut. JDT turut dinasihatkan untuk tidak terlampau yakin kerana walaupun dalam kedudukan selesa, tidak mustahil Kedah FC dapat merampas piala sumbangsih berkenaan. Sekian dulu serius utama buat masa ini. Teruskan menjaga SOP bagi memutuskan rangkaian COVID-19. Kita jaga kita. Selamat malam dan Assalamualaikum.